Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah Subhanahu wa taala, syukurkan dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita selaku hamba. Allah telah pilih kita hari ini untuk berada di dalam Taman Syurga DRL subjek fiqh. InsyaAllah pada hari ini kita akan bersama selama 30 minit. Live ini boleh tekan butang like. Yang penting sahabat-sahabat sebarkan, sharekan, kongsikan link live ini kepada sahabat-sahabat, ataupun lebih mudah lagi tekan saja nama-nama sahabat-sahabat untuk tag kepada rakan-rakan sahabat-sahabat yang lain, sahabat pencinta ilmu, untuk bersama pada hari ini dalam Safinatun Najah. Ya, ini adalah buku yang kita akan bicarakan pada subjek fiqh. Ya, boleh tengok di tangan saya. Ya, ini adalah satu cetakan yang mana cetakan ini daripada karya Bistali. Kita ada pelbagai juga cetakan Safinatun Najah daripada Galeri Ilmu, ya, kalau daripada apa-apa saja, BTS pun ada, boleh digunakan. Dan insya-Allah kita sekarang hari ini kita dah masuk ke dalam bahagian yang kedua, iaitu bahagian rukun iman. So sahabat-sahabat yang sudah bersama dengan kita boleh buka buku, boleh buka matan, ataupun kalau tak ada buku, ada matan saja pun okey dah. Kita akan baca faslun, iaitu bahagian yang kedua pada hari ini. Faslun arkanul iman sittatun. Jadi arkanul iman yang dimaksudkan dengan arkan ialah ruknun, dan jamak kepada ruknun arkan iaitu rukun-rukun. Hari tu kita dah bincang tentang rukun iman, rukun Islam, dan hari ni rukun iman. Ya, ada berapa rukun iman? Ada enam perkara, dan subhanallah sangat berkait rapat dengan hadis yang telah Ustaz bicarakan semalam. Semalam Ustaz dah baca hadis Jibril, iaitu hadis kedua dalam matan Arba'in Nawawi. Sebenarnya subhanallah itulah masdar utama kepada agama kita, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan hari ini fiqh juga mengambil masdar yang sama, hadis Jibril, yang kalau kita boleh baca, kita dengar semalam. So sahabat-sahabat siapa yang terlepas, boleh pergi cari dekat YouTube Ustazah Nurul Hidayah, type saja hadis kedua daripada hadis 40. InsyaAllah hadis kedua ini yang mana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, Jibril telah datang menemui Nabi SAW dan telah bertanya kepada Nabi tentang 3 perkara. Kan, mahuwal Islam, mahuwal iman, dan mahuwal ihsan, yang ketiga. Ya, jadi Nabi SAW menjawab, iaitu kalau kita tengok pada hadis bahagian yang kedua, iaitu tentang iman, Nabi menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Sahabat-sahabat yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala, yang bermaksud rukun iman. Rukun iman ini ada 12 pula. Saya nak baca nota kaki 12. Tiba-tiba saya kata rukun iman ada 12. Jadi kalau orang cut ni saya punya video ni, dia kata Ustazah ni sesat. Okey, rukun iman nota kakinya. Dia terangkan dahulu iman itu apa pada nota kaki di dalam
Karya Bestari ataupun buku Safinatul Najah, publishernya Karya Bestari. Iman dari sudut bahasa ialah pembenaran mutlak terhadap sesuatu, sama ada yang dibawa oleh seorang Nabi ataupun selainnya. Ini dari sudut iman lah, dari sudut bahasa lah. Bahasa iman ini maksudnya kita benarkan, tasdiq. Tak kisahlah siapa pun datang, siapa yang bawa. Itu maksud dari sudut bahasa. Baik, percaya. Maksudnya kita ada trust dengan sesuatu yang disampaikan. Baik, kalau kita pergi dari sudut syarak pula, apa maksud iman dari sudut syarak? Iaitu membenarkan terhadap semua perkara yang datang daripada Nabi SAW yang boleh diketahui secara darurah tentang agama, bukan secara mutlak. Yang inilah maksud iman dalam rujukannya Kashifatul As-Sajah. Kashifatul As-Sajah, muka surat 48. Ataupun dalam maksud yang lain yang lebih masyhur, ta'rif iman dari sudut syarak ialah tasdiqun bil qalbi wa iqrarul bil lisani wa amalul bil arkani. Yang maksudnya bila kita kata kita beriman, kita membenarkan di dalam hati dan kita menyatakan di dalam lisan, ikrar dalam lisan, dan juga yang ketiga kita beramal dengan rukun-rukun tersebut pada anggota kita yang beramal dengan perbuatan. Maksudnya sahabat-sahabat, bila kita sebut tentang rukun iman, maksudnya dia bila kita kata kita beriman kepada Allah, itu dalam hati kita, hanya Allah lah Tuhanku. Tapi tak boleh, tiba-tiba dia pergi masuk dekat gereja, dia pergi buat istilah-istilah sembahyang di dalam gereja, tapi dia kata tak, saya beriman dengan Allah. Ataupun dia kata dia beriman dengan Allah, tapi dia pergi mencari selain pada Allah. Contohnya, dia pergi masuk ke hutan, dia cari pokok-pokok besar, dia pun buat, dia sembah pokok-pokok tersebut, mencari manfaat ataupun mengelak mudarat dengan wasilah pokok tersebut. Tak boleh, sahabat-sahabat. Ini bukan iman. Bila kita kata kita beriman, dalam hati kita beriman pada Allah, dalam lisan kita kata kita beriman pada Allah, dan perbuatan juga mesti lurus dapat perbuatan. Kita hanya menyembah Allah semata-mata, kita tak minta pertolongan daripada yang lain. Nak minta pertolongan, cari Allah. Nak minta perlindungan, cari Allah. Inilah yang dimaksudkan dengan berimannya seseorang itu, mesti dia ada 3 side ataupun 3 pecahannya. Hati pun beriman, lisan ataupun lidah pun beriman, dan juga anggota pun beriman kepada Allah, dan juga semua syarat-syarat ataupun rukun-rukun yang lain. Baik. Dan sahabat-sahabat yang saya kasih kerana Allah Subhanahu Wa Taala, 6 rukun tadi, yang mana pada setiap rukun ini ada perbezaan. Kalau kita tengok yang pertama ialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana maksud orang tu beriman kepada Allah? Paling kurang sebagai seorang Muslim, dia mesti mengenal Allah. Dia tahu Allah. Sebelum dia nak beriman, dia mesti kena kenal. Ada ma'rifah, ada ilmu. Allah ni siapa? Apa sifat-sifat Allah, mesti kena tahu. Maka seorang yang beriman, seorang yang Islam dan kemudian dia beriman, dia mesti mengetahui secara terperinci tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Nasib baiklah Raihan buat lagu, betul tak? Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi. Sampailah ke akhirnya, sahabat-sahabat, mesti kita belajar, mesti kita tengok apa maksud, tahu apa maksud Allah wujud. Allah itu ada. Dan apa maksud
Allah itu qadim. Allah itu sedia ada. Apa maksud baqa? Iaitu Allah itu kekal selamanya. Setiap satu daripada sifat wajib bagi Allah ini mesti diketahui untuk kita apa? Mengenal Allah. Subhanallah. Ya, kalau kita tak kenal Allah, akhirnya dia akan menyebabkan seorang Muslim itu dia tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah sangat tercabut iman daripada hati dia. Puncanya apa? Puncanya dia tak kenal. Puncanya bila dia tidak kenal, tak ada ilmu, tak tahu, bila dia hidup, akhirnya longgar keimanan tersebut. Ataupun ada keimanan, pakaian keimanan tu ada, tapi nipis sangat, koyak rabak sana sini. Akhirnya tanggal je lah, kan tukarlah pakaian yang baru, tukar. Ya, hilang pakaian keimanan tadi ditukar dengan kekufuran. Na'udzubillah min zalik. Jadi sahabat-sahabat, ini dalam bab akidah kita akan belajar satu persatu. Tapi kita tak ada lagi lah subjek akidah. Cuma kita letak dalam satu fiqh ini, dia tidak akan boleh kita apa-apa sahaja ilmu berkait rapat dengan ilmu-ilmu yang lain. So kita kena ketahui. Baik, sahabat-sahabat, itu adalah sifat wajib bagi Allah, iaitu cara untuk kita kenal Allah dan kemudian kita beriman dengan Allah. Ada 50 sifat, ataupun secara khususnya kalau untuk Allah sahaja ada 41, 20 sifat wajib bagi Allah dan lawannya 20 sifat mustahil bagi Allah dan lagi satu iaitu sifat harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat yang saya kasih kerana Allah, kita pergi kepada yang kedua, iaitu beriman kepada para malaikatnya. Malaikat yang merupakan rukun iman kedua, iaitu pembantu ataupun pelaksana kerajaan Allah. Bila kita tengok dalam satu kerajaan, nak kita tengok hebat tak hebat kerajaan tersebut, kita tengok tentera dia, pelaksana tugasnya. Kalau dalam kerajaan kita, penjawat awam lah. Kalau penjawat awam tu kukuh, maksudnya kerajaan kukuh lah. Ataupun barisan-barisan yang lebih tinggi daripada itu, iaitu pelaksananya adalah jemaah menteri, pelaksananya adalah kabinet menteri. Jadi semua ini adalah pelaksana kerajaan. Kalau pelaksana ni ceroy ataupun tak kuat, maka kerajaan tu kerajaan yang tak kuat lah, tak kukuh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, lillahi mulkus samawati wal ard. Allah mempunyai segalanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Allah, besarnya kerajaan Allah ni. Sahabat-sahabat, nak tengok besar tak besar kerajaan Allah, tengok pelaksana kerajaan Allah ni. Subhanallah. Para malaikat yang melaksanakan tanfiz, yang menyelenggarakan kerajaan Allah ini sangat ramai, sangat banyak, sangat kuat, dan mereka ini sangat taat kepada Allah. Ini tanda kerajaan Allah adalah kerajaan yang agung, azim, kerajaan yang besar. Sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah, sebab tu sebelum kita nak kenal, nak beriman tentang Rasul, kita mesti beriman pasal malaikat dahulu, iaitu pada rukun Islam yang rukun iman yang kedua. Jadi kita kena kenal malaikat ini apa? Malaikat ini ialah jisim-jisim yang diciptakan daripada cahaya. Ini kita kena tahu bahawa malaikat ini dia adalah makhluk. Bila makhluk, dia adalah jisim. Dia mempunyai jisim. Cuma jisim malaikat ini dia berbeza dengan kita sebagai manusia. Kita jisimnya tanah. Berbeza juga dengan syaitan. Syaitan jisimnya daripada api. Maka dia adalah makhluk. Kalau Allah tak ada jisim. Kita tidak boleh menjisimkan Allah. Tapi kalau makhluk, dia mesti ada material dia. Dia ada maddah. Dia dijadikan daripada apa? Cahaya. Ya, dia makhluk. Maka kita kena kenal jisim dia ni. Cuma malaikat ini dia boleh berubah-ubah
ya, dia yatasyakkal bil ashkalil hasanah. Ini kelebihan malaikat ataupun ta'rifannya malaikat, dia dijadikan daripada cahaya dan juga dia boleh berupa dengan rupa-rupa yang baik. Dia tak bolehlah berupa dengan rupa yang buruk. Contoh seperti berupa dengan anjing hitam, ya, berupa dengan ular. Tak, dia tak berupa dengan rupa-rupa yang tidak baik lah. Tapi dia boleh berupa dengan rupa yang baik. Contohnya malaikat Jibril, ya, boleh berupa. Sebab dalam hadis ni juga, hadis yang Jibril datang kepada Nabi dalam keadaan bentuk seorang lelaki. Lelaki yang handsome, ya, lelaki yang pakaiannya putih, rambutnya hitam, terapi, tersusun, boleh berupa dengan rupa yang baik. Sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah Subhanahu wa ta'ala, selain daripada itu kita kena kenal juga malaikat ini dia bukan lelaki, dia tak ada gender. There is no gender for malaikah, for angel. Okey, dalam bahasa Inggeris memang disebut angel, dalam bahasa Melayu ialah malaikat, dalam bahasa Arab al-malak iaitu satu, kalau malaikah iaitu banyak, ya, al-malak satu, malaikah iaitu malaikat-malaikat. Dia tak ada gender. Dia bukan lelaki dan dia bukan juga perempuan. Tak boleh kita kata malaikat itu adalah lelaki. Kalau Nabi, ya, Nabi lelaki sebab Nabi manusia. Betul, ya? Tapi kalau malaikat dia bukan manusia, dia tidak ada gender. Seterusnya mereka ini tidak ada nasal, tidak ada keturunan. Dia bukan macam manusia. Manusia ni dia ada keturunan, iaitu ada mak ayah, ada atuk nenek, lepas tu kahwin, lepas tu ada anak, lepas tu ada cucu. Sama dengan jin. Jin dia sama dengan manusia. Cuma beza dia adalah dia punya material dia sahaja. Tapi malaikat tidak. Malaikat dia tak ada ayah dan tak ada ibu. Dia tidak berkahwin dan dia tak ada anak. Jadi Allah ciptakan malaikat ni, dia memang terus ada dengan tanpa melalui keturunan. Itu cara Allah, hebatnya Allah menjadikan malaikat tanpa ayah dan ibu. Baik, mereka ni taat. Subhanallah. Mereka sangat taat dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Apa yang Allah suruh, mereka tidak pernah minta excuse, ya, ataupun minta take file. Ya Allah, lama sangat ni, minta rehat sekejap, tak pernah. Dia tak pernah maksiat. Ya, la maksiyah. Dia tidak ada kemaksiatan kepada Allah. Ta'ah. La ya'sunallah. Mereka ini tidak bermaksiat kepada Allah. Mereka tidak tidur, ya, dia tak perlu rehat, malaikat ini. Mereka juga tidak bernikah, ya. Mereka tidak mempunyai anak. Inilah, ya, antara ciri-ciri malaikat yang perlu kita ketahui paling kurang untuk kita beriman dengan malaikat. Ya, sahabat-sahabat, kadang-kadang kita tengok cerita The Lord of the Ring, cerita-cerita filem kat luar sana, ya, macam-macam gambaran mereka gambarkan tentang the angel, ya. Ada yang atasnya dia lukiskan manusia, imajinasi mereka kan, atas manusia, bawahnya kuda. Ada yang menggambarkan gambaran malaikat itu adalah bayi, sebab bayi ni suci kan, bayi lepas tu ada sayap terbang macam tu. Inilah dia kata pari-pari ataupun the angel. Sebab malaikat kita tak tahu, ya, bagaimana rupanya, hanya yang dibentangkan oleh Allah SWT dalam Quran. Kata malaikat ini dia ada sayap janah, dia punya sayap malaikat ini. Dan itulah yang kita beriman, cuma kita tak tahu bagaimana, ya, hakikatnya, rupanya. Ya, yang penting kita tidak, ya, meletakkan malaikat ini dengan satu rupa yang kita anggap dan takut-takut dia tersalah daripada hakikat yang telah Allah SWT describekan, syarahkan tentang malaikat. Baik, mereka iaitu malaikat ini, amalan mereka tidak ditulis kerana mereka lah penulis amal. Mereka ini, ibadat mereka, ketaatan para malaikat ini tidak dicatat macam kita. Kita ada dicatat, ada rekod, ada buku. Ya, kenapa? Sebab mereka lah pencatat. Mereka lah yang menulis amalan manusia. Amalan mereka juga tidak dihisap. Macam kita ni manusia akan dihisap amalan kita, berapa banyak baik, berapa banyak buruk. Malaikat tidak, ya, sebab mereka ini tidak ada nafsu.
Malaikat Allah tidak bagi nafsu. Jadi tidak ada ujian di sana untuk mereka ini bermaksiat kepada Allah. Jadi mereka buat semua itu adalah kebaikan lah, maka tidak ada hisab. Baik. Mereka juga akan dibangkitkan pada hari akhirat nanti. Semua sekali makhluk Allah akan dibangkitkan bersama dengan malaikat, manusia dan jin. Mereka memberi syafaat kepada orang yang beriman yang telah melakukan kesalahan dengan izin Allah. Orang yang beriman akan dapat melihat malaikat dalam syurga. Kalau nak tahu sangat macam mana rupa malaikat beramal, sahabat-sahabat. Ya, cari redha Allah, ya, masuk syurga dengan redha Allah, insya-Allah dalam syurga boleh nampak. Oh, begitu rupanya. Jadi nak tahu dalam syurga nanti kita dapat tengok. Mereka akan memasuki syurga. Confirm malaikat, ya, tidak ada bermaksiat, maka tempat malaikat ni semuanya di syurga. Mereka memasuki syurga Allah dan menikmati apa yang ada di dalamnya seperti mana yang Allah kehendaki. Mereka akan mati dengan tiupan sangkakala pertama, melainkan para malaikat yang menjunjung arash, Jibril, Mikail, malaikat maut dan Israfil yang mana mereka akan wafat pada selepas itu. Subhanallah, sahabat-sahabat, kalau yang hidup selama-lamanya hanyalah Allah. Ya, Allah Al-Hayy, Allah yang maha hidup. Jadi selain pada Allah pasti akan mati. Makhluk akan mati. Hatta malaikat pun akan mati. Malaikat yang mencabut nyawa. Bila Israel datang memanggil. Malaikat Israel. Akhirnya malaikat Israel juga mati walaupun tugas dia mencabut nyawa. Sahabat-sahabat yang saya kasihi kerana Allah, semua malaikat yang juga akan mati, cuma ada beza di antara selepas tiupan sangkakala dan malaikat yang mati sebelum tiupan sangkakala. Baik sahabat-sahabat, jom kita terus kepada rukun iman yang ketiga. Macam mana? Setakat ni okey lagi ke? Kalau okey lagi, jom teruskan bersama dengan kami dalam Taman Syurga DRL. Share kalau boleh, tag kawan-kawan. Boleh komen kat bawah tu, Ustazah seronok ke tak seronok. Kalau seronok tulis kat bawah tu, faham ke tak faham. Kalau faham tulis kat bawah tu, insya-Allah kita akan habiskan pada hari ini sampai rukun yang ke-6. Tapi detail sedikitlah dari sudut syarahannya. Insya-Allah tak apa nak nampak lah. Okey, seterusnya yang ketiga, wajib untuk beriman dengan kitab-kitab wa kutubihi, iaitu kita membenarkan bahawa kitab-kitab itu adalah kalamullah, kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulnya. Ya, kitab-kitab tersebut semuanya benar belaka. Sebab bila kita sebut Kitabus Samawi, yang menurunkan kitab tersebut adalah Allah dan dia merupakan kalam Allah yang diberikan kepada nabi-nabi. Penurunannya sama ada tertulis di atas alwah, luh, luh ni ingat masa Nabi Musa alaihissalam pergi jumpa dengan Allah dekat Bukit Tursina, bermunajat 40 hari dengan Allah dan kemudian diberikan luh ataupun alwah, iaitu kalam Allah yang tertulis di atas pecahan-pecahan batu, ya, luh ataupun papan. Ataupun yang boleh jadi tertulis, dan yang kedua boleh juga jadi kitab Allah ini melalui penurunan melalui malaikat Jibril. Yang kita boleh tengok bagaimana malaikat Jibril menjadi perantara untuk diturunkan kalam Allah. Macam Al-Quran kan? Kalamullah al-munazzal, kalam Allah yang diturunkan ila Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Betul tak? Jadi itu apa? Al-Quran tu apa? Al-Quran tu kitab lah. Begitulah juga At-Taurah dan Injil, tapi dia berubah ataupun berbeza dari sudut penurunannya. Baik, seterusnya kita boleh tengok kepada rukun Islam rukun iman yang keempat. Bolehlah ya? Kitab Allah tadi sedikit lagi, kitab-kitab Allah ada 4, iaitu kita mesti wajib beriman dengan Taurat, Injil, Zabur,
dan juga yang terakhir iaitu Al-Quran, dan mesti juga kita beriman dengan semua lembaran yang diberikan kepada Nabi-Nabi seperti lembaran Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, mesti beriman dan wajib untuk kita beriman walaupun kita tak pernah tengok. Mana Ustazah? Tak pernah tengok pun lembaran tu. Tak apa, tak pernah tengok tak apa, sebab kita tahu lembaran tersebut dan kitab yang selain pada Al-Quran tidak ada jaminan penjagaannya, jadi kita tahu mana satu yang sahih, yang betul, tapi kita wajib untuk beriman. Baik, jom kita pergi kepada yang keempat, iaitu beriman kepada Rasul-Rasul. Rasul ke Rasul-Rasul? Cuba jawab sikit. Kita nak tengok ni kan. Rasul Ustazah. Wa kutubihi wa rusulihi. Rusulun jamak kepada ar-rasul. Kalau ar-rasul seorang. Kalau ar-rasul satu. Tapi kalau rusul, laju kan? Dia tak ada waw kat situ. Rusul iaitu jamak. Rusul jamak iaitu ramai. Rasul. Sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah, semua Nabi-Nabi wajib untuk kita beriman dengannya kerana mereka adalah pesuruh Allah. Allah kirimkan mereka ini untuk kita memahami apa kehendak Allah. Kenapa ni Allah jadikan aku ni? Kalau ikut kita tak sampai otak kita. Kalau ikut kita bersenang lenang sajalah. Tapi Allah berkehendak bukan begitu. Allah nak apa? Cuba tengok apa kata Nabi. Allah nak kita duduk atas muka bumi ini ibadah pada Allah. Yang menyembah Allah. Sebab tu sahabat-sahabat, kita perlu beriman dengan Rasul, i'tiqad bahawa Allah telah mengutus makhluknya beberapa orang lelaki sebagai utusannya yang tidak diketahui bilangannya, namun kita ada riwayat di dalam Bidayatul Hidayah. Dalam Bidayatul Hidayah ada menyebut bahawa Nabi dan Rasul ini, Nabi ini lebih umum daripada Rasul, yang mana bilangannya adalah 124,000. Sahabat-sahabat, dia ada riwayat yang berbeza, tapi saya ambil daripada Bidayatul Hidayah yang mana kami muatkan dalam buku petunjuk Nabi, 124,000 Nabi. Kemudian di atas sikit iaitu para Rasul, 313 Rasul, dan kemudian yang disebut di dalam Al-Quran 25 Nabi dan Rasul, dan kemudian daripada 25 tadi ada 5 orang Nabi Ulul Azmi, dan seorang penghulu kepada semua Nabi itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kita kena beriman dengan semuanya. Jom sikit lagi, beriman dengan hari akhirat, nombor 5. Rukun yang kelima, sahabat-sahabat, rukun yang sangat penting. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok dalam ayat-ayat yang banyak dalam Al-Quran, Allah sebut antu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang tengah-tengah tu Allah tak sebut. Kenapa? Kalau siapa beriman dengan hari akhirat, insya-Allah dia pasti beriman dengan kitab, dia beriman dengan Rasul, dia beriman dengan malaikat. Kenapa? Dia dah sudah percaya. Ya, maksudnya hari akhirat ini adalah keimanan yang tidak ada no doubt, tidak ada syak wa sangka untuk kita. Sebagai seorang yang mukmin, yang muslim, kita beriman dengan hari akhirat ini, sebab itulah kita ibadah. Kalau kita tak beriman dengan hari akhirat, jawabnya kita macam, ya ke? Macam ada syak wa sangka kan? Ada ke pahala dosa? Ada syurga neraka ke? Jawabnya kita duk tergolek-golek macam itulah. Tak yakin. Bila kita tak yakin, dia tidak akan datang momentum untuk beramal. Bila kita yakin, tahu ada jaza, ada balasan baik, ada balasan buruk, baru akan datang. Ya Allah, aku takut ya Allah dengan neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, aku tak nak masuk neraka-Mu ya Allah. Bantu aku ya Allah untuk beramal, tinggalkan dosa. Di sanalah kekuatan yang momentum kita untuk kita terus menjadi orang yang taat. Sebab apa? Sebab keyakinan beriman pada hari akhirat. Jadi sahabat-sahabat, orang yang tak beramal ni, orang yang berani buat maksiat, maaf untuk kita katakan, dan ini adalah hakikat, dia tak yakin ada hari akhirat. Iaitu apa? Hari pembalasan, hari keadilan, hari kemuncak pada hari. InsyaAllah sahabat-sahabat,
Kita tinggal satu lagi, kita pergi minggu depan insya-Allah, sebab ada lagi satu, beriman kepada qada Allah yang baik ataupun yang buruk. Jumpa lagi dalam majlis ilmu ataupun majlis Taman Syurga bersama DRL. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.